Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, apa keadaan politik di Malaysia hari ini di antara kerajaan dan pembangkang? Mungkinkah terdapat satu lagi situasi politik mungkin sebelum PRU 16 yang akan berlangsung pada 2027 kalau tak silap? Anwar kini berada di tengah-tengah penggalnya sebagai PM. Dan antara pertanyaan dan persoalan, setelah apa yang berlaku kepada politik di Malaysia pada hari ini di antara kerajaan dan pembangkang, setelah ada wakil-wakil rakyat daripada pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim, contohnya ahli parlimen Bersatu sendiri. Dan pada akhirnya, saudara-saudara yang saya amat hormati, antara persoalannya adalah bagaimana pula daripada parti PAS? Adakah terdapat kepimpinan wakil rakyat daripada parti PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim mungkin sebelum PRU 16? Jadi terdapat satu komen salah satu viewers ataupun subscriber di dalam channel ini. Saya pun ada buat pertanyaan lah. Saya kata, bolehkah 22 MP PAS masuk kerajaan perpaduan? Ini komen balas daripada salah satu pengguna ataupun viewers di dalam channel ini. Dia berkata, kalau betul 22 MP PAS masuk perpaduan, hancur lebur Perikatan Nasional selama-lamanya. PRU 16 tetap konyol. PN hanya boleh menang di bawah 15 kerusi je. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, adakah perkara ataupun berita 22 MP PAS ini masuk kerajaan boleh dikatakan sebagai satu cerita dongeng? Kerana mungkin agak mustahil untuk 22 MP PAS menyokong kerajaan sekaligus. Tapi mungkin tidak juga mustahil untuk berlaku. Mungkin ramai yang suka, tapi ramai juga yang setuju, ramai yang tidak setuju. Jadi adakah kemungkinan untuk 22 MP PAS ataupun mungkin kurang daripada 22 MP PAS untuk menyokong Anwar Ibrahim? Mungkinkah setelah beberapa cerita berkaitan dengan fitnah yang melibatkan kepimpinan PAS dan akhirnya mereka diarah membayar kepada kepimpinan DAP berkaitan dengan isu YTL, tuduhan daripada Siti Mastura terhadap Lim Guan Eng, Lim Kit Siang dan Teresa Kok, kalau saya tak silap. Jadi saudara-saudara, akhirnya pertanyaan dan persoalan, kalau betul 22 MP PAS masuk kerajaan perpaduan, apa yang akan berlaku? Saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa kalau perkara ini benar, apa yang akan berlaku kepada kerajaan dan apa yang akan berlaku kepada PN? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan yang saya hormati, satu kejutan sebelum ini, khususnya kepada rakyat di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah, berkaitan dengan skandal rasuah berjemaah. Berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang telah menjadi salah satu cerita paling panas pada penghujung tahun 2024 dan akhirnya masuk tahun 2025. Rupanya cerita ini belum selesai. SPRM pun ada membuat pengumuman berkaitan dengan isu ini. Pada akhirnya, salah satu perkembangan terkini berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, apa yang berlaku kepada kerajaan negeri, apa yang berlaku kepada kepimpinan yang terlibat, nama-nama mereka yang terlibat dengan rasuah ini. Adakah akan dipecat, adakah kerajaan negeri akan tumbang dan sebagainya? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Tapi ini satu maklumat terkini daripada pendedah maklumat yang menyebutkan nama Musa Aman, ataupun lebih exact di dalam berita ini menyebut nama menantu Musa Aman. Pendedah maklumat dalam satu kenyataan, menantu Musa Aman tawar penyelesaian tutup mulut saya.
Ini satu kejutan kepada rakyat Sabah. Pemberi maklumat yang mendedahkan siri video yang mengaitkan beberapa adun Sabah dalam skandal rasuah Sabah mendakwa Muhammad Arif, menantu kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Musa Aman telah menawarkan penyelesaian untuk menutup mulutnya. Nah, ini pengakuan daripada pemberi maklumat yang menyebut nama menantu kepada Yang di-Pertua Sabah, Negeri Sabah, Musa Aman, menawarkan penyelesaian untuk menutup mulutnya. Menurut ahli perniagaan itu, tawaran penyelesaian yang didakwa termasuk pemulihan lesen penerokaan mineral yang telah dibatalkan dengan syarat dia mengeluarkan kenyataan umum bahwa dana yang bertukar tangan tersebut adalah sumbangan politik. Dia turut berkongsi draft kenyataan media yang dikatakan telah disediakan untuknya, menyatakan bahwa dirinya membuat sumbangan serupa kepada adun daripada UMNO, STA dan PBS. Kenyataan itu dihantar kepada Malaysia Kini, juga menggesa dia untuk memohon maaf kepada adun yang didakwanya menerima rasuah termasuk Arifin sebagai balasan menyokong permohonan lesennya. Jadi saudara-saudara, inilah menjadi pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba pendedam maklumat pula menyebut nama menantu Musa Aman, menawar penyelesaian untuk tutup mulut beliau. Jadi, saudara-saudara yang saya amat hormati, adakah ini satu lagi perkara yang menjadi pertanyaan paling besar kepada rakyat Sabah? Kenapa nama menantu Yang di-Pertuan Negeri Sabah terlibat di dalam isu ini? Jadi saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah ini akan memberi kesan kepada TYT Sabah? Dan adakah ini akan memberikan kesan kepada kepimpinan kerajaan negeri, yaitu pimpinan JRS Haji Jinur? Nah, rasanya adakah ini tahun ini PRN Sabah akan bertukar tangan, bertukar kerajaan? Rasanya siapa yang akan menang bagi pemilihan ataupun PRN Sabah kali ini? Mungkinkah ada gabungan baru, parti lokal dan sebagainya? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, di dalam negara kita, kepimpinan kerajaan, kepimpinan pembangkang, sudah pasti ada yang mahu memupuk semangat perpaduan. Ada yang mahu menjadikan Malaysia ini aman, damai dan harmoni. Menjadi negara yang aman, damai dan harmoni. Saya melihat dalam satu artikel, YB Benteng Berpaduan bukannya ejen perpecahan rakyat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan ahli parlimen bahwa Dewan Rakyat adalah dewan yang mulia untuk membahaskan perkara-perkara yang berkepentingan awam. Dalam tita perasmian di parlimen, Sultan Ibrahim menegaskan bahwa ia bukan tempat untuk bertegang urat, memaki hamun atau menabur fitnah. Ahli-ahli yang berhormat YB hendaklah menjadi benteng perpaduan negara dan bukannya ejen perpecahan rakyat. Justeru, hentikan tindakan bermain politik atas setiap isu dan jangan hanya mementingkan parti atau kelompok sendiri sahaja. Tita Seri Paduka di Dewan Rakyat hari ini, bertarik 3 Februari 2025. Menurut Seri Paduka, berdasarkan pemerhatian Baginda dalam persidangan Dewan tahun lepas, ahli-ahli Dewan kini telah banyak berubah dan menunjukkan sikap yang lebih sopan. Kenyataan itu disambut dengan tepukan gemuruh, tahniah kepada semua. Namun begitu, ada juga segelintir yang sukar untuk membuang tabiat lama. Tidak perlu saya senaraikan perangai buruk tersebut, kerana saya percaya setiap ahli sedar dan tahu
Bagaimana untuk menjaga tingkah laku masing-masing titah baginda? Sultan Ibrahim juga bertitah, baginda menghargai peranan semua pemimpin dalam mengekalkan kestabilan politik kerana ia telah menyumbang kepada kemakmuran ekonomi dan sosial negara. Semasa sidang parlimen pada Februari tahun lalu, Yang di-Pertuan Agong juga memberi peringatan serupa dan kebenaran kepada Speaker Dewan Rakyat dan Presiden Dewan Negara untuk menggantung anggota yang berperilaku tidak sopan hingga 14 hari. MP Machang Wan Ahmad Faisal digantung selama 6 bulan setelah merujuk kepada surat layang berhubung tuduhan yang disahkan terhadap kaki tangan awam di Jabatan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, titah yang di-Pertuan Agong ini pasti mengejutkan seluruh kepimpinan rakyat Malaysia. Apa komen anda?